Amin ya rabbal alamin. So hari ni aku nak ajar bab SATA. Okay, first nama aku Iman. Korang jangan layan aku macam cikgu. Macam cikgu betul-betul aku tutor je. Okay, so first of all kalau bab SATA ni, korang kena tahu dua je dulu. First korang kena tahu teorem. Sekejap, sorry. Alamak, salah je. Teorem Pythagoras. Apa-apa lah asal korang faham. Pythagoras. So, teorem Pythagoras ni yang sin, cos, tan. Kalau korang tak hafal cara nak cari ni, memang susah lah nak buat soalan ni sebab dia banyak kaitan dengan teorem dengan right angle ataupun panggil sebagai apa tu, segitiga bersudut tegak. So kalau ni aku nak ulang je lah, nak ulang kaji balik. Kalau sin, apa tu, so, opposite over hypotenuse ataupun berlawanan over hypotenuse. Kalau korang tak tahu hypotenuse ni, korang kena tengok balik lah. Kalau cos, cah, adjacent over hypotenuse. Korang lagging ke? Sebab seorang ni lagging. Ke aku okey je? Kalau okey, cakap okey kat chat. Sebab seorang ni lagging. Okey je. Aku rasa kau kena decide kot. So untuk tan, opposite over adjacent. So tiga-tiga ni korang kena master lah. Kalau korang tak master, susah nak buat soalan SATA ni. Sebab SATA ni biasanya soalannya dekat soalan nombor 4 kot, tak silap aku, untuk objektif. Kalau paper 2 dia selalunya keluar lah. Dia takkan tak keluar. So korang kena tahu lah basic ni. Korang nak salin dulu. Korang salin lah kalau korang nak. Nanti aku sambung balik. Cara nak ingat dia ni, soh, cah, toa. Ni cara cikgu aku ajar cara nak hafal. Cah, toa, soh. Apa tu cara nak hafalnya lah. Ya, cah, toa, soh. So korang dah hafal ke? Korang dah tulis ke? Kalau korang dah tulis, aku sambung untuk second cara nak jawab soalan ni. Dah? Dah. Okay, so aku padam je . So untuk second tips, korang kalau nak form apa tu, kalau korang nak bentuk angle tu atau sudut tu, korang wajib dia segi tiga bersudut tegak tau. Maksudnya dia wajib ada 90 darjah kat sini. Maksudnya sini hypotenuse, dia sini either opposite atau adjacent ataupun opposite over adjacent. Sebab angle sudut dia boleh di antara sini ataupun sini. So yang ni korang kena tahu lah. Maksudnya kalau korang nak buat sudut tu, wajib ada bentuk ni. Kau tak boleh ada bentuk bulat bentuk trapezium tak boleh. Memang kena bentuk ni juga. Yang ni tak boleh. Bentuk bulat tak boleh. So part ni korang kena tahu lah. Kena ada dalam mindset kalau nak jawab soalan ni. Okay, faham? Kalau faham cakap faham. Faham. Kalau korang tak faham, tanya je. Nanti aku ulang balik. Okay, faham. Beres. Faham Faham bro. Okay, alhamdulillah. Aku cuba. So untuk kita try buat soalan terus lah. Soalan kita kalau buat soalan lagi senang nak nampak kan. So untuk soalan ni, diagram H shows a right angle prism with a horizontal rectangular base JKLM. Aku baca in English dengan Malay tau. So jangan risau. Trapezium JKQP is the uniform cross section of the trapezium. Trapezium JKQP adalah karatan rentas seragam prisma itu. The rectangular surface QRLK is inclined and N is the midpoint of PJ. Maksudnya permukaan segi empat QRLK. Mana QRLK? QRLK adalah dia berbentuk macam bukit lah, incline, dan N tu ialah titik tengah bagi
bagi baris PQ. Maksudnya N ni kalau contoh kita dapat PJ, bukan PQ, sorry, PJ. So contoh kalau kita dapat PJ ni 12, so kalau P ke N 6, N ke J 6, sebab N tu titik tengah, so kau kena bagi 2 lah. So itu first punya maklumat kita boleh dapat. So kita kena tulis lah maklumat dia kat sini. N titik tengah bagi Allah, sekejap. Titik tengah bagi PJ. Okay. Kau lihat lagi aku rasa kau kena research internet lah. Sebab aku rasa kau seorang je, ramai boleh lagi. So ini first punya maklumat yang kita boleh dapat. So kita tengok soalan dia. Name the angle between plane RSN and the vertical plane RSML. Namakan sudut antara SATA RSN. Okay, SATA RSN dan SATA menegak RSML. Menegak RSML. Okay, so ni dua maklumat yang penting sebenarnya. SATA dan menegak ni. So kita tengok RSN dulu. RSN kat mana? Okay, RSN dekat kawasan hitam ni atau shaded region ni. RSN. Dan menegak di RSML. Maksudnya dia punya tapak dia dekat RSML. Okay, part ni dia tricky sikit sebab korang kena guna imagination. So cara dia, kau tengok tapak dia. Kalau dalam soalan ni dia kata tapak dia RSML kan. So kau buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lebih kurang lah. Sekejap aku try olah dia punya gambar. Ni tapak dia. Kalau dalam emergency korang, tapak dia macam ni. Sorry tak pandai lukis. So dia punya SATA RSN dia dekat S K. Dia punya bentuk dia macam ni tau. Dia susah sikit nak lukis macam mana nak bentuk dia. Sekejap, sorry. Aku buat balik gambar tu sebab gambar macam ni susah nak imagine. Tak nampak ke? Kau kena cari. Aku ada 2 orang dalam ni. Satu aku tengok dalam chat, satu lagi aku ni present. Kau kena tengok balik. So gambar dia asal dia macam ni. Dia punya tapak dia macam ni tau. So S M patut lah. R L S M. Okay, dia punya tapak dia macam ni. Okay, sorry lah. Aku susah sikit nak gambar macam ni. Okay, so dia punya RSN dia macam ni. Sini. Sekejap, sorry. Okay, so dia punya RSN ni macam ni. Lepas tu dia ada satu lagi dekat sini macam ni. Maksudnya kat sini kat hujung ni N. Kalau tengok daripada gambar ni. Faham tak? Faham. Susah ni. Macam ni. Faham. Dia Faham. punya gambar dia bentuk macam ni. So aku pada atas ni sebab aku nak buat gambar bentuk lain pula. So kalau ikutkan dalam gambar ni, kalau kita tengok daripada sisi SMN ni, dia punya bentuk macam ni tau. Faham kan? SMN. Bentuk macam ni tau. Sebab tengok daripada sini, daripada arrow yang aku tunjuk ni. Faham tak? Dia punya bentuk dia macam ni tau. Okay. So nak bentuk dia punya angle dia, kita kena tengok dia punya soalan, dia punya jawapan. So NSM. NSM mungkin betul sebab sorry. N bukan kat sini. N dekat atas ni. So NSM mungkin betul sebab ada right angle. Okay. Kalau NSL dia tak logik sebab NSL kalau korang tengok dekat gambar real ni, NSL dia tak bentuk tau right angle punya triangle ataupun segitiga
segitiga bersudut tegak. Sebab tak nampak dia punya 90 darjah ni kalau NSL kat sini. So dia tak mungkin angle dia NSL. Sudut dia NSL tak mungkin. So kita tengok SC pula NRM. Kalau NRM Kenapa dia macam tebal? RM pun tak logik sebab dia akan bentuk macam ni tau. Sekejap aku padam. Kalau NRM bentuk dia akan jadi macam ni tau. Macam ni. Lepas tu dia ada macam ni. Faham tak? Bentuk dia akan jadi macam tu. So tak logik. Maksudnya bukan jawapan dia. Dia akan jadi macam ni. Dia tak bentuk right angle. Dia bentuk tapi dia akan jadi dua. So jawapan ni salah. NRM. Sorry. Untuk NRL, NRL pun sama juga. Dia akan bentuk macam ni. Cuma dia dalam bentuk yang berbeza lah. So kita tahu jawapan dia NSM. So jawapannya A. Aku nervous lah. Aku jarang present depan orang ramai. Sorry. Azal, kau Tak faham tak? Kalau tak faham aku ulang. Sini 90 darjah kat sini. NSM. Ulang balik. Okay, sekejap. Nak ulang macam mana? Okay, tengok gambar kat sini balik kan. Dia punya soalan dia, permukaan segi, laju sangat sorry. Permukaan segi 4QRLK adalah condong dan N ialah titik tengah bagi PJ. So N tu titik tengah bagi PJ dan okay, tengok soalan ni terus lah senang. RSN dengan sudut satah menegak RSML. Tak, aku tak pandai teknik tu sebab aku ikut teknik yang memang cikgu aku ajar. Sebab aku faham yang tu daripada teknik, daripada social media. Sorry ya. So soalan ni nak senang kau kena, soalan ni nak senang kau kena wajib ada 90 darjah tau. Tu je sebenarnya. So okay, soalan dia kata tak silap saya tak boleh. Tapi aku memang tak pernah guna teknik one tu. Aku guna teknik yang cikgu memang tradisional lah kalau ikutkan. Nanti aku masuk kertas 2. So aku ulang balik sebab ada orang tak faham kan. So dia kata namakan sudut antara satah RSN dan satah menegak RSML. Maksudnya dia nak antara dua ni je. Kau jangan tengok benda lain. Nak senang kau tengok dua ni je. Okay, so RSN dia dekat kawasan hitam ni tau. RSMM pula dekat kawasan sini. Kawasan sini kita jadikan ni sebagai dia punya tapak atau base dia, okay? Faham? Faham. So apa tu, kalau ikut kan, kalau kita tengok dari sudut macam ni, macam horizontal ataupun menegak macam ni, dia punya bentuk dia akan jadi macam ni tau. Sebab S and M. Dia akan jadi macam ni lah. Sebab kalau kita tengok daripada sisi tepi ni, dia akan jadi macam ni tau. So kita senang nak form dia punya sudut dia. Okay. So bentuk dia akan jadi sudut tegak macam ni. So dapatlah NSM. Kalau kita tengok dari sudut perspektif lain susah nak nampak. Kalau tengok perspektif dari belakang kau akan nampak. Faham tak? Kalau tak faham aku rasa guna teknik one je kot. Teknik one Faham. maybe untuk korang senang. Faham. Sebab aku more to traditional. Sorry lah. Jawapan dia NSM. Dia soalan ni pun boleh try and error juga. Kau tengoklah kalau dia ada 90 darjah ke tak. Kalau tak ada 90 darjah, jawapan tu bukanlah. Faham untuk soalan pertama. Intense. Sorry lah. So untuk soalan yang kedua pula. Sorry lah dia terbalik. Sekejap. Dah lihat dah senang.
Tengok macam ni senang tak? Tak ada lah. Aku jarang cakap dengan orang. Sekejap lah. Aku nak bagi korang nampak tak terbalik. Okay. So soalan dia, diagram 4 in the answer space shows a right prism with a uniform cross section in the shape of a right angle triangle RST. M is the midpoint of RS. So gambar dia kat bawah, nanti aku tunjuk gambar dia. So soalan dia okay, sorry aku lupa nak bacain Melayu. Raja 4 di ruang jawapan menunjukkan sebuah prisma tegak dengan karatan rentas seragam dalam bentuk segitiga bersudut tegak RST. M ialah titik tengah RS. Pada raja 4 di ruang jawapan, tandakan sudut di antara KM dengan sata JKST. Okay, so kita dapat dua information. Satu garis KM dan satah JKST. Macam ni lah. Kalau kau jumpa perkataan yang lebih daripada dua kan, ini confirm aku rasa yang ni memang dia punya tapak dia. Yang garis KM ni maksudnya dia punya garis yang antara dia naik atas macam ni ataupun naik atas macam ni. So dia boleh either tu ni lah. Garis tu, faham tak? Faham. Aku rasa tips dia yang boleh korang digest untuk soalan ni. Okay, so kita tengok dia punya gambar rajah dia. Kalau dua-dua tiga huruf, biasanya apa tu kau kena tengok. Kalau macam tu ada kata JKST kan. Okay, kita tengok soalan terus lah. Okay, dalam soalan ni kan, JKST ni dia besar tau, dia bentuk tapak tau. Kalau macam tu ada bagi JKR je, tapi dia nampak macam tapak, dia bukan garis panjang macam ni. Maksudnya itu dia punya tapak, faham tak? Dia tak mungkin kalau kalau dia garis, dia akan jadi tapak, faham? Maksudnya garis tu dia akan naik atas macam ni lah. Dia tak mungkin akan ke bawah ke S ataupun dia ke J. Dia tak akan macam tu lah. Dia mesti akan naik atas lah biasanya. So dalam soalan ni jawapan dia MKS. Sebab ini dah nampak obvious lah sebab dia kata garis KM, K ke sini dan sata JKST. So JKST, so dia wajib dia punya sudut dia wajib dekat tapak JKST. So sudut dia kat sini, memang kat JKST. So jawapan dia MKS. Okay, part ni korang faham? MKS. So tu baru jawapan pertama. Dia punya angle dia atau sudut dia. Okay, faham? Tak faham aku ulang balik. Ulang. Sorry lah kalau korang tak faham. Aku ulang. Okay. So dalam soalan, dia kata Raja 4 di ruang jawapan menunjukkan sebuah prisma tegak dengan karatan rentas seragam dalam bentuk segitiga bersudut tegak RST. M ialah titik tengah RS. Okay, ni satu information. Pada Raja 4 di ruang jawapan, tandakan sudut di antara garis KM dengan sata JKST. So JKST ni ialah dia punya tapak dia. Okay, KM ni garis panjang yang ni. So cara nak cari dia punya sudut dia wajib di antara garis ni dengan tapak ni. Okay, so kita dah dapat dah sudut dia kat sini. So jawapannya MKS. Sebab sudut dia di antara garis panjang ni dengan tapak JKST, faham tak? Kalau kau buat sudut dia dekat di antara KHRS, dia akan jadi salah. So itu jawapan dia, MKS. Faham? Kau tak faham enggak? Aku rasa kau kena tanya cikgu kau sebab cikgu kau lagi pakar kan. Okay, faham So soalan kedua.
So soalan kedua, seterusnya hitung sudut di antara garis KM dengan sata JKST. So dia nak sudut yang kita dah kira ni lah tadi. Yang kat sini. Okay, so first information, RS ni ialah 14 sebab HK dengan RS ni sama tau. So RS ni confirm 14. So kita dapat satu information. So nak cari MS, 14 ni kau bagi 2 je, kau akan dapat 7. Okay, tu first info. Sekejap aku nak lukis supaya korang boleh nampak senang. So macam ni. Okay, K, M, sorry. K, M, S. So MS ni ialah 7 sebab R ke S ialah 14. So dia kata dalam soalan M ni ialah titik tengah kan. So korang bahagi 2 je, so dapat 7. Part ni korang faham? Kau faham aku teruskan? Boleh. Faham Faham. Tak. Okay, RS tu dia semua boleh je, betul. So kau tak faham, aku rasa nanti aku teruskan je. Kalau kau tak faham juga, kau tanya soalan je kat aku, PM senang. Soalan yang kau nak try buat dan nanti aku tolong jawabkan untuk kau, okay? Sebab takut korang tak faham kan. So SK ni 18. Lajunya korang, relax lah. Sekejap. So, sekejap aku pada atas saya. So nak cari sudut kat sini, ni opposite, ini adjacent, ni hypotenuse. So nak pakai petu apa? Tan. Pakai petu tan, betul. Tan. So nak cari dia punya sudut dia, korang wajib shift tan tau. Shift negatif 1. Sama dengan 7/18. So jawapan ni tadi 21/25. Dah dapat. So ni je lah jawapan dia. Dia punya cara jalan dia. Kalau nak cari angle wajib shift tan. Kalau nak cari panjang ni atau panjang ni, korang just tekan tan je. Korang tak payah shift tan. Faham tak? Faham. Ya. Faham je, faham. Kau tak faham, aku ulang balik. Sebab setengah orang susah nak faham kan bab ni. Bab ni macam bunyi gak aku rasa. Faham Faham. Dapat. Okay. So kita go to soalan seterusnya. Okay, soalan ni sebenarnya aku ambil daripada asrama penuh je soalan tau. So soalan dia orang kadang susah agak. Tapi bila buat soalan susah, kita akan faham dia punya basic dia, okay? So dalam soalan ni dia kata diagram 14 shows a cuboid with a horizontal base PQRS. So kita dapat satu info yang PQRS ni ialah dia punya tapak dia. K is the midpoint of the QR. K ialah titik tengah bagi QR. So kalau contoh QR ni kita dapat 40 ke, 10 ke, kita kena bahagi dulu untuk dapatkan KR ataupun QK, okay? So given that TU ialah 12, TK ialah 9. So sekejap aku lukis senang kat sini. Macam ni. So sini T, K, Q, R, T, W, U. Okay, dia kata TU sini 12. Okay, 12. Dan TK ialah 9. So kat sini 9. Info lah, 9 cm. So dia kata kalau ikutkan kat sini 12, sini 6, ni 6 lah. Sebab sini dengan ni sama lah, dia punya panjang dia. Part ni kalau korang tak faham tak, tak tahu lah. Sebab yang ni cuboid kan. So dia kata hitung sudut di antara garis TK dengan sata RSTW. RSTW. Okay, so part ni dia punya bentuk gambar dia punya tapak dia kat sini tau. Kat sini. Dia punya garis dia kat sini. So apa dia punya angle dia? Angle dia punya sudut dia. Sudut dia di antara sini.
Dan kita akan bentuk dia macam ni. Macam ni. Dia akan bentuk macam ni. Faham tak? Sebab dia di antara TK dengan RSTW. Kalau tak faham aku ulang balik. Faham. So dia akan bentuk sudut macam ni, okay? Faham tak? TKS tak boleh ke? TKS tak boleh sebab dia tak sentuh dia punya tapak TRWS tu. Faham tak? Kalau TKS dia akan sentuh dekat UTPS ni je. Dia akan sentuh kat sini je. Dia tak sentuh kat sini. So dia akan jadi salah. Sebab dia di antara RSTW dengan TK. Okay? Okay. Faham? Faham. Okay. So dia punya soalan dia nak angle, nak sudut dia. Okay, so kita buat macam ni terus lah, senang kan. So sini T R K, okay. So sini 9 sebab TK 9. KR ni 6. So ni nak sudut kat sini, okay. So petua apa nak kena guna? Tan. Tan Pakai juga. petua apa? Sin ke cos ke tan? Tan. Dia beri sini. Tan. Sin. Kena pakai sin. Sebab Si. sini opposite, sini hypotenuse. Kita dah dapat dua-dua length ni atau dia punya panjang ni. So kita pakai opposite over hypotenuse. Maksudnya kita pakai sin lah. Soh sin, okay. Kalau towa tak boleh sebab TR kita tak tahu. Kita tak tahu dia punya A dia iaitu TR dia, okay. So kita pakai petua sin. Aku padam atas ni. So sin negatif 1 sebab kita nak angle dia atau sudut dia 6/9. So jawapannya berapa? Korang tekan sebab tak ada kalkulator. Sekejap kita 41.81. Okay, so jawapannya B. Okay. So jawapannya B. Okay. Faham tak? Tak faham aku ulang balik. Faham. Takut tak faham pula korang. Faham So macam faham. Okay. Waktu bila yang tak payah shift. Waktu kau nak cari dia punya panjang TK. Contohlah kau nak cari panjang TK. Okay, aku bagi contoh ni lah, senang. Okay, kita boleh cari TR kan pakai teorem kan. Cuba korang cari TR dulu. Sebab aku nak bagi contoh dulu. Okay, TR ni 6. Ya Allah. 6.7, okay. So contoh lah kan. Kita nak cari panjang TK kan. So kita pakai petua tan sebab kita dah ada A tapi kita tak ada H. Contohlah kita tak tahu H kan. So kita pakai petua tan. So tan angle sini, sudut sini kita dah tahu 41.81 sama dengan 6 over sekejap, asal pakai tan. Sorry. Sekejap, ya Allah. Sekejap. Kita nak cari apa tu hypotenuse pakai petua sin yang sama. Jadi sin 41.81 sama dengan opposite iaitu 6 over H. Yang kita tak tahu ni lah, yang kita nak cari kan. So H sama dengan 6 over sin 41.81. So kat sini kau tak payah shift sign. Kau terus tekan sign. Okay. So kau boleh dapat lah H tu berapa. So kita tekan kat sini kalkulator. 9. Dah boleh dapat 9. So jawapan dia 9. So macam tu je lah cara dia. Faham tak? Faham. Kalau tak faham aku ulang balik. Ya, nak share angle je. Betul-betul. Tu je lah dia punya tips dia. Faham Okay, so aku padam. Kepada yang tak faham tu sorry lah. Sebenarnya mat ni
dia tak semua orang boleh digest kan. Aku tak boleh digest benda-benda yang perkataan sebab yelah kan aku tak suka perkataan. So bila baca-baca buku tu aku susah nak faham. Tapi kalau bila formula-formula tu aku okey lah sikit. Tak adalah okey sangat tapi okey lah. At least faham lah. Tapi somehow aku suka sejarah so tak tahu lah. So soalan dia, diagram 4 shows a right prism with a horizontal rectangular base PQRS. The trapezium PQVU is the uniform cross section of the prism. Raja 4 menunjukkan sebuah prism tegak dengan tapak mengufuk PQRS. Trapezium PQVU ialah keratan rentas seragam prisma itu. Okay. Ini just soalan je lah. Dia suruh namakan sudut di antara WTPQ yang warna hitam ni dengan PQRS. PQRS kat sini, dekat tapak ni, okay. So, sekejap aku lukis gambar dulu supaya korang boleh nampak. Dia lebih kurang macam ni lah, okay. So, dia ada macam, ada satu benda hitam kat sini, madu hitam kat sini. Tidak, apa dia yang TPS? Kau teka. Okay, sekejap kita tengok dulu. Betul tak jawapan dia? So, 6, 8, 7. So, dia nak sudut di antara WTPQ yang hitam besar ni dengan PQRS yang tapak ni. So, kalau tengokkan dia punya bentuk dia akan jadi macam ni tau. So, sini Q. Kalau kita tengok dari sini lah, daripada tepi ni, W, Q, R. Dia akan jadi macam ni tau. Bentuk dia, okay. So, apa tadi? TPS. Jawapan kau betul, TPS. Sebab daripada sini, daripada WQR ni, dia tak mungkin sebab dia nampak macam condong ke tepi sikit kan. So, TPS lah jawapan dia. Satu lagi sebab dia dah ada sudut 90 darjah kat sini tau. Dan kita boleh cari sudut kat sini. Kalau tengok dalam gambar ni, kat sini lah. Faham tak dia punya sudut? So, dia akan jadi macam ni. Korang faham kat sini? Faham. Dia akan jadi macam ni. Faham. Kalau TQS, dia mungkin betul tapi aku tak pasti lah yang tu. Aku rasa TPS. Ya memang nampak obvious lah. Sudut tegak dia. Faham tak? Tak faham aku ulang balik sebab aku takut korang tak faham. Kalau kat tepi ni tak mungkin. WQR tak boleh sebab dia slanted ataupun dia bercondong kan. Dia tak mungkin kat sini. Dia akan kat sini biasanya. Korang faham? Okay. Sekejap So, okay. Kita tengok gambar yang sebelah kiri ni. Dia kata dia nak di antara WTPQ dengan PQRS. PQRS ni dia punya tapak dia. So, dia nak sudut di antara dia macam ni lah. Okay. Yang bentuk naik atas ni yang warna hitam ni. Yang tapak ni yang PQRS. Korang bayangkan macam tu je. Okay. So, korang akan dapat TPS kat sini. Sebabnya kat sini confirm 90 darjah. Memang confirm 90 darjah. Kita akan cari sudut kat sini. Faham tak? Kalau saya choose sudut kat sini susah sebab sini bukan 90 darjah ni. Mungkin sini dia akan jadi macam ni. Dia tak 90 darjah, okay? So confirm dia punya sudut dia kat sini. Faham tak? Faham. Dia sebab dia nampak berbukit dekat bahagian sini. Dia nampak berbukit. Sebab tu tak logik jawapan dia kat situ. Dia mungkin dia logiknya kat sini sebab dia nampak tinggi ni atas. Faham tak? Faham Faham. Okay. Faham. So disuruh cari sudut pula. Soalan biasa macam tu lah. Bila dah tahu dia punya bentuk dia, kena cari sudut pula. Okay. So TPS. Okay. TS ni kita tahu 7. Sebab dalam ni sabar ni. Sabar. Ni buat satah tak tahu buat apa. So TS ni 7. PS ni aku rasa memang 6.
Ya, 6. Okay, so opposite over adjacent tan -1 7/6. Macam tu je lah tan. Betul tan sebab kita dah ada O dengan A. Ada yang dapat 49.40, ada yang dapat 40.60. So kita tengok jawapan lah senang sebab takut aku salah. So yang ni TBS. So jawapannya 49.40 bukan 40.60. Okay. Sebab sini 6, sini 7 tau. 40.60 salah, okay. So korang faham tak apa yang salah? Kalau tak faham aku buat balik. Faham. Faham Okay. So Tak kita faham. go to the next question Aku padam sekejap. 49.40 jawapan dia. Aku padam Ke korang nak Tak salin? faham. Aku pun tak tahu macam mana korang boleh dapat 40.60. Oh, terbalik. Ada orang tak faham. Aku go next question dulu lah. Nanti aku explain balik. Ataupun kau tanya cikgu korang balik lah. Okay. Ni soalan yang ke-3. Soalan ni korang nampak susah sikit tapi kalau korang boleh imagine, dia senang je sebenarnya. Okay. So, dia kata Raja 4 menunjukkan bla 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 bla. Diberi bahawa EF sama dengan MA sama dengan 2/3 FC. Okay. EF ni sama dengan MA. Okay. Memang confirm EF ni sama dengan MA. Dan MA sama dengan 2/3 FC. So maksudnya korang cari MA, 2/3 ni korang kena darab dengan FC. So korang akan dapat MA. Okay. So dalam soalan ni FC kita tak tahu. Tapi BC kita tahu dia 9, ED kita tahu dia 12. So kalau ED 12, FC confirm dia 12, okay? So FC sama dengan 12. So nak cari MA sama dengan 2/3 kali 12, okay? So dapat berapa? Dapat 8. So part ni korang faham? Kalau tak faham aku ulang balik. So MA ni sama dengan EF. So EF ni pun Tak 8. faham. Tak. Faham? Sekali Faham. lagi. Macam mana nak explain lagi? Faham. Okay, dia kata EF sama dengan MA sama dengan 2/3 FC. Okay. Sekejap aku ulang balik. Aku padam semua. First info, EF sama dengan MA, okay. Lepas tu MA sama dengan 2/3 FC. Dalam soalan ni, FC ni, kita tahu FC ni sama dengan ED dan ED sama dengan 12. So confirm FC ni sama dengan 12 tau. Okay. So nak cari MA, 2/3 kau kali dengan 12 je sebab 2/3 FC sama dengan MA. Okay. So 2/3 kali 12 sama dengan 8. So MA sama dengan 8. Itu je lah dia punya info yang kau boleh dapat, okay. Korang faham tak part ni? Kalau tak faham tak, aku kena ulang baik kali. Okey, faham. Faham tak? Faham Okay, so Faham. ini baru info je lah. Kita tak dapat lagi dia punya full dia. So kita tengok dia punya soalan. Wah, tak nampak. Sekejap aku translate kat sini lah senang. So namakan sudut di antara garis BE dan Satah Ahmad. So ni lebih daripada 3 kan. So ni confirm ni ialah dia punya tapak ataupun base. Okay.
So dalam soalan ni, dia kata di antara BE dan EHMAD. Okay, so dia di antara tepi ni dan garis panjang kat atas ni tau. So korang rasa dia punya sudut dia berapa? Sudut dia apa? Nama sudut dia apa? Korang rasa apa? Aku nak korang teka je lah. EBD tak, salah. ECD, Teka lagi, cuba try. Aku nak korang EBA. try. EBA salah. Korang sikit lagi. ECD, Sikit lagi. Try lagi. BED. ECD, Dapat tak? BED. BEC. DEB tak. EBD tak. EDA. Ya, betul. BEA. Casino betul. BEA. So dia punya sudut dia ialah BEA. Okay, part ni korang mungkin tak faham So kat sini B dengan A ni dia 90 darjah tau. Korang nampak kat sini. Kat sini dia 90 darjah tau. Kalau naik ke atas B ni, okay? 90 darjah. So sudut dia confirm dekat E ni, okay? Faham? Faham. Sebab kat A ke B ni dia 90 darjah. Kan aku cakap awal-awal wajib ada 90 darjah, okay? So BEA. Faham? Faham. EBD tak sebab satunya sebab kau akan nampak dia macam bentuk dia akan jadi macam ni tau. Bentuk dia akan jadi macam ni, dia akan jadi macam ni tau. Dia akan ada dua macam ni. Faham tak? Dia tak mungkin macam ni, okay? Kalau ECD kau dah langgar dia punya soalan sebab dia kata tapak dia dekat EHMAD bukan EFGC tau. Okay? Kalau ECD kau dah salah tapak dah. Tapak dia bukan dekat sini dah, dia kat sini dah. Okay? Faham? Kalau orang tu faham. faham. Okay, so kita buat soalan yang ni. Dia kata calculate the angle. So dia nak sudut BA ni lah. So senang je lah. Okay, so yang ni mungkin tricky sikit. Tapi tak apa. Aku boleh tolong. So B, A, E. Dia wajib E tu kat tengah tau. Kalau AEB boleh je. AEB boleh, BEA boleh. Tapi wajib E tu kat tengah. Tapi kalau DEB tu mungkin salah sebab dia dah bentuk lain kan. So EA kita tak tahu. Tapi kita bercari EA ni. Sebab AD ni sama dengan 9, ED ni sama dengan 12. So kita buat teorem je. So kalau buat teorem 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 square root, kita akan dapat 15. So EA ni 15. Kita dapat dah first info 15 betul. So BA ni 8. Sebab daripada EF ni sama dengan AB tau. So 8. Okay? Lepas ni korang faham? Faham. Tak faham aku ulang balik. Faham Seorang baru faham? Faham. Alhamdulillah. Okay. So, okay 15. So, dia nak sudut sini kan. So, nak pakai petua apa? Tan ke, sin ke, cos? Tan. So, tan shift 18/15. So, dapat berapa? Korang cari. Dapat apa? 28.07. Betul. Okay. So, ni jawapan dia. Faham? Faham. Faham. Okay, betul. 28.07. Faham.
Aku nak korang sign dulu lah. Kalau dah habis cakap dah. Tak nak lah, penat I cikgu. Aku nak ambil engineering kot. Macam mana ada punca? Punca maksud kau apa punca? Tak faham. Cuba bagi detail punca maksud kau apa? Oh, square root ke kuasa 2? Sorry aku belajar English. Formula memang ada theorem. Memang theorem. Kalau theorem tu paling basic form 3. Kalau tak tahu theorem susah agak nak jawab math. Sebab math ni banyak pakai theorem. Pythagoras. So aku proceed So soalan ni pula. Okay, aku padam yang ni. Dia kata yang ni dia bagi gambar ni je. Aku lukis, nak aku lukis ke? Tak payah lukis. Sorry, gambar ni tak nampak. Diberi bahawa sudut di antara garis KR dengan satah X ialah RKM. Namakan satah X itu. So dalam soalan ni dia nak tapak dia, faham tak? Okay, dalam soalan ni dia dah bagi tahu dia punya sudut dia iaitu RKM. Tak, aku 17. Dia dah bagi sudut RKM tau. RKM. So dia nak dia punya tapak dia. Tapi dia dah bagi tahu KR dan dia bagi sudut, cuma dia nak tapak je. So dia di antara KR dengan tapak yang kita tak tahu. Tapi kita tahu yang dia punya sudut dia RKM. So tapak dia apa? KNML ke? KNML ke? PNSK ke? PQLK ke? Atau QKNR? Mana satu? Kau rasa mana satu yang tapak dia? Kalau tak faham aku ulang balik. A ke B ke C ke D guys? Nak tengok gambar. Okay, sorry. Kat sini. So ni baris dia. Sudut dia dekat sini. RKM. Sudut dia dekat K. RKM, okay? Lebih sudut dia. So tapak dia kat mana? KLMN. Okay. Nama cakap KLMN. Siapa pergi cakap KLMN ke korang ada tapak lain yang korang rasa betul? Baru Daniel jawab seorang. Siapa lagi yang tahu tapak dia apa? NMRS. Okay, seorang jawab NMRS. RSMN. RSM. Aduh. Siapa lagi? So dia di antara KLMN dengan RSMN. So jawapan dia KLMN tau, bukan RSMN. Satunya sebab dia punya sudut dia kat tapak KLMN tau, bukan RSMN. Kalau sudut dia kat RSMN, tapak dia mungkin RSMN. Tapi masalahnya sudut dia dekat KLMN. Dia punya tapak dia. So jawapan dia KLMN. Okay? Part ni korang faham? Jawapannya B. Tak faham aku ulang balik. Sebab mungkin setengah orang tak faham. Yang ni soalan ni dia terbalik je. Dia twist je. Sebab soalan SBP kan, faham lah. Budak-budak dia orang kan pandai. Aku ni dah SMK. Faham Kau cakap faham, saya faham. Wing Papi ni pernah PM aku kat Tele. Aku tak tahu siapa dia ni. Halus. Aduh. Lawak pun lawak. So aku proceed Boleh aku proceed? Kalau tak faham aku ulang balik sebab Boleh. Boleh. Proceed Boleh, okay. So kita go to the next question. Sekejap, sorry aku download dulu Mungkin korang pening kepala. Okay. So ni soalan.
Raja 4 menunjukkan bla bla bla. Dia kata M ialah titik tengah PQ. Maksudnya PQ ni 18. Kalau PM dengan MQ ni dia akan jadi 9. PM 9, MQ 9. Okay. So dia kata Raja 4 di ruang jawapan tandakan sudut di antara garis TM dengan sata TSPU. Okay, so TSPU. TSPU kat sini. Tapak dia kat sini. Dia punya sudut dia dekat dia punya sudut dia di antara PTM atau MTP. Okay, so jawapan dia ya TPM, betul. PTM, ya. So dia punya angle dia kat sini tau. Sorry lah, tak cantik. So angle dia kat sini, sini 90 darjah. Mungkin korang tak nampak macam ni kan. 90 darjah macam ni. Sekejap aku lukis balik lah. Sorry. Dia kaji macam ni. Okay, sudut dia kat sini. Dia punya 90 darjah dia kat sini. Okay. Faham tak? Tak faham aku ulang balik. Dia cuma terbalik je. Faham. Faham. Faham tak? Ini sudut dia. PTM. Tak faham. Okay, so dia kata tapak dia ialah PSTU dan garis menegak dia ialah MT, TM panjang dia. So dia nak sudut di antara PTSU ni dengan TM ni. So dia wajib sudut dia wajib dekat tapak ni tau. Okay. Tapak kat sini. So jawapannya MTP dengan ataupun PTM. Di antara dua tu lah. Sebab sudut dia memang dekat tapak tu. Faham tak? Dan kat sini 90 darjah. Kalau tak ada 90 darjah ni, jawapan kau mungkin salah. Okay. Tak faham aku bilang lagi sekali. Kalau tak faham juga, aku suggest kau tanya cikgu kau lah. Mungkin cikgu kau lagi pandai explain. Faham Okay, so jom cari dia punya angle dia punya sudut dia. So macam ni. Okay. T P M. So 90 darjah sini dia punya sudut dia. Ini aku terbalikkan dalam gambar dia. So nak cari yang ni, kita pakai teorem je. Sebab sini kita dapat 12, sini kita dapat 16. Kita pakai teorem je, 12 square tambah 16 square. Kita square root dapat berapa? Kita akan dapat 20. TP ni. So korang try berapa? 20. Serius Sekejap aku try. Tak cek korang ni. Cek. Okay, telah 20. So TP ni ialah 20. MP ni ialah 9. Sebab dia kata tadi M ni titik tengah kan. So 18 kau bagi 2 je dapat 9. So senang. 20. Nak pakai petua apa kat sini? Time. 24.23. Laju Asal kau. Okay. Pakai petua apa? Petua apa? Jangan bagi jawapan terus. Time. Tan ke Tan. kos ke? Tan. Betul, Tan. tan. Okay. So shift tan 9 per 20. Okay. So dapatlah 24/23. Okay. Sekejap aku nak tanya korang, siapa daripada Putrajaya? Ke aku seorang kat sini? Siapa duduk Putrajaya kat tengah guys? Kau juga. Tak siapa ada Putrajaya. Sedih budak Putrajaya tak ada. Okay lah, aku proceed lah. Tak faham cakap lah, aku ulang balik. Alright. Kelantan, jauh lah. Tipu. Korang nak aku proceed tak? Oh ada Proceed, Sabah. proceed. Johor. Okay lah. Johor, nama Johor. Okay, so aku proceed lah. KL. Gang KL. Aku lahir kat KL. So aku padam Orang Pulau Pinang tak ada kat ni. Kena nasi kandar. So dalam soalan ni dia kata Raja 14 menunjukkan sebuah cuboid dengan tapak segi 4 tepat JKLM. Namakan sudut di antara PQL dan tapak JKLM. Ada orang Pinang. So aku lukis balik kat sini.
Kadang lukis senang, kita boleh nampak. C. Relax lu. Sabar. Okay, so Q, P, L. Dia kata PQL dengan JKLM, okay? So, korang rasa jawapannya berapa? QPLM ke, PLJ ke, QLK? QLK. Ke QLM? MG. QLK. QLK. B tak mungkin sebab B dia akan bentuk dia macam aku cakap tadi lah. Dia akan jadi macam ni tau. Okay? Dia akan jadi macam ni. So jawapannya C. Satu lagi P dengan L dengan J ni jauh-jauh. So dia P dia bukan susah nak tapak. bentuk campur darjah tu. Faham tak? Dia akan jadi macam ni tau. So dekat sini dia tak ada 90 darjah. Dia akan jadi sudut. Contoh mungkin sini 60, sini 60, sini 60 macam tu lah. Okay? So jawapannya C. Sebab kita nampak lebih besar. Sini 90 darjah. Sini sudut dia. Okay? Lepas ni korang faham? Tak faham aku ulang balik. Sebab ya. Faham. Faham Alhamdulillah faham. Alhamdulillah. Faham. Aku faham. Faham So faham Okay. Ni last question. Korang nak try dulu ke nak aku ajar terus? Try. Sekejap aku Try download dulu. dah. Aku nak korang try lah. Asyik aku je. Korang try ni. Cuba try buat. Cuba korang buat. Try. Try. Cepat. Nanti korang beritahu dia punya sudut dulu. Lepas tu kita bincang sudut dulu. Dan aku beritahu untuk B. Okay. Korang beritahu A dulu dan aku beritahu B. Korang beritahu B pula Korang try dulu. Okay, seorang cakap WMS. WMR, okay, seorang cakap WMR. WMS. Ada yang cakap WMR, okay. WWE. Kau ni Wing Pepe. Cik balawak ke. Try lah buat. MWS, okay. Okay. So, siapa jawab WMS tu betul, WMR tu salah tau. Bukan jawapan dia. Sebab apa bukan jawapan dia? Sebab bentuk dia akan jadi macam ni tau. Yang macam aku cakap tadi tu. Dia akan jadi macam ni tau. Allah, tebal sangat. Dia akan jadi macam ni tau. Macam ni. Dia akan jadi ni. Macam yang aku cakap tadi lah. Angle dia tak ada 90 darjah. Okay, faham tak? Kalau WMR tak betul tau. Tak faham lah. Susah guys. Tak faham. So WMR tak logik tau. WMS betul. Kenapa WMS betul? Sebab kat sini kan. Sini 90 darjah tau. Sini dia punya sudut dia. So korang betul. WMS kat sini, okay? So WMS ialah jawapan dia. Faham tak? Faham Sebab ramai cakap WMS kan. Faham. Faham Korang try B lah Daniel kalau tak faham, aku suggest kau tengok YouTube lah. Sebab YouTube ni kau boleh ulang-ulang kan. Kalau kat kelas susah. Kalau kelas mungkin kau ada difficulty. Aku suggest kau tengok YouTube lah. 32.23. Ramai cakap 32.23. Siapa lagi ada jawapan lain daripada 32.23? 3.32. Betul je. Tapi aku lagi prefer online class sebab kau tak jumpa orang kan. Kau tak ada interruption. Aku suka sebab lebih senang sebab seorang-seorang kan. Kau ramai-ramai banyak bising-bising.
Kita gang. Je. So jawapan korang betul lah 32.23. So aku tunjuk cara nak buat 32.23 tu. So WS ni confirm kita tahu dia 8 tau. Sebab sini sama dengan sini 8. Kalau SM kita tak tahu. Tapi kita tahu bahawa WM ni 15. So kita pakai petua sin 8/15. So dapatlah 32.23. Okay, part ni korang faham? Faham lah sebab korang yang jawab. Faham. 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 Faham korang nak petua tak macam mana aku belajar math dekat YouTube? Boleh je. Nak. Nak putus, nak putus. So cara dia, kau search WMX plus C. Dia ni orang Malaysia tapi mungkin susah sikit lah sebab apa tu dia ajar in English kan. English, English. Yelah, itulah masalah kat Malaysia ni, internet problem. Aku kesan kat orang Sabah dengan Sarawak sebab yelah kan dia orang internet kan. So aku suggest korang tengok dia ni lah sebab dia ni ajar maths, admat pun ada. Tapi dia ajar in English lah, so mungkin korang ada susah payah sikit. Mungkin korang ada yang tahu English, ada yang tak tahu kan. Tapi dia ni okey tau, aku suka dia ni sebab dia pandai ngajar. Ni cikgu, dia Chinese. Dia ajar sekolah mana, aku tak tahu dia ajar sekolah mana. Tapi dia best lah. So aku suggest korang tengok yang ni lah. Okay, Syah TV. Tak kena Syah TV. Siapa Syah TV? Oh. Ni pun okey kot. Okey, korang suka kot. Yang ni bahasa Melayu kan. So korang boleh lah tengok yang ni kat. Yang ni pun okey kat, okay. Isap-isap. Kau jangan tanya aku lah. Tak ada yang isap-isap. Cikgu Hassan pun okey lah. Cikgu Hassan dia admit tak salah aku. Dia admit. Tapi cara dia ajar macam happy sangat. Aku pun tak serius sangat, tak happy sangat ni. So okay lah, aku stop sharing. Korang kalau ada apa-apa soalan, korang boleh JPM aku kat Telegram. InsyaAllah aku jawab. Kalau tak jawab jangan heartbroken lah sebab mungkin aku sibuk ataupun aku tidur. Biasanya aku tidur lah. Aku pernah belajar dengan Sir Zairi. Dia ajar laju. Sebab budak-budak dia tahu teknik dia kan. Aku tak tahu teknik dia, so aku mungkin confuse sikit. Korang boleh lah. Banyak je YouTube lambat. Korang jangan bagi alasan korang tak pandai math sebab online class. Padahal YouTube lambat je. Kalau kau bagi alasan internet problem, aku faham lah. Okay. So tu je lah kot. Aku nak end kelas lah. So thank you pada siapa yang join. Kalau tak faham, PM je aku. Ataupun tak faham, kalau tak nak PM aku, kau boleh tanya je kat discussion, okay? So terima kasih. Thank you, Iman. Terima kasih guys. Iman. Sama. Thank you. Terima kasih. Bye. Thank you.